Ada yang mengatakan tak boleh, sekadar tu saja, kena semaya jemaah di situ baru boleh iktikaf. Macam-macam pendapat. So, khilaf di situ. Yang kedua, yang pertamanya dari segi masjid tu masjid macam mana? Hak tadilah khilaf. Masjid kena jamik, masjid jamik tu orang buat semaya jemaah. Ataupun ada juga yang mengatakan masjid semaya 5 waktu. Ada juga yang mengatakan masjid saja, masjid asal nama masjid, tidak balasah, tidak musalla, tidak apa ni orang panggil macam-macam lah istilah tu kan, surah, tidak surah, tetapi masjid dengan niat masjid boleh dah. Itu yang pertama. Tentang i'tikaf. Yang keduanya khilafnya, ada yang mengatakan nak i'tikaf ni sama ada lelaki ke atau perempuan, dia kena puasa tengah hari. Mana tu baru boleh i'tikaf. Kalau tak puasa tak boleh. Syarat nak i'tikaf ni dia kena puasa. Ini mengikut mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah dan ramai lagi, kena puasa. Tetapi ada juga termasuk Imam Syafi'i mengatakan tidak, tak ada kaitan dengan puasa tu. I'tikaf ni suku, sementara pun boleh. Kita masuk dalam masjid tu sementara, kita duduk sementara, berdiri ke ataupun duduk sementara, boleh dah. Setara tu nak niat i'tikaf, walaupun dia tidak berpuasa pada siang hari ini. Tidak syarat untuk sah i'tikaf tu kena puasa. Itu perbezaan yang kedua ada. Ikut kita lah. Kalau kita kata puasa tengah hari malam itu i'tikaf, itu tentu semua kata lebih baik, sebab tak ada khilaf dah, waktu tu boleh. Tetapi kalau yang kedua tadi masih ada khilaf lagi. Kalau tidak puasa tak boleh i'tikaf. I'tikaf ni tak padan dengan duduk sebentar gitu. Dia mesti kena duduk lama, lama, dan syaratnya kena puasa dulu tengah hari. Itu dari segi hukum i'tikaf. Ini umumlah, untuk lelaki pun lagu tu juga. Adapun i'tikaf perempuan mustahadhah tadi, seperti tadilah, dia ada bagi mereka orang panggil Masjidul Bait tadi. Lepas tu kita tengok di sini. Aisyah pernah kata, Aisyah bila dia tengok air celupan yang berwarna kuning kemerahan, ataupun celupan merah, celupan uspur tu, dia begitulah, kalau banyak dia jadi merah, kalau sikit dia kuning-kuning gitu. Beliau lantas berkata, merahnya macam darah istihadah yang keluar daripada si fulanah. Dia tidak sebut nama di sini. Daripada, kalau lelaki si fulan, kalau perempuan si fulanah, dia sebut tu, tapi perawi ni tak sebut. Perawi tak sebut. Cuba kita tengok nota 258 tu, bawah tu. Si fulanah yang dimaksudkan di sini boleh jadi Saudah, atau Ummu Habibah, atau Ummu Salamah, kerana mereka semua pernah beristihadah. Tetapi berdasarkan riwayat Sa'id bin Mansur di dalam sunannya, isteri Nabi SAW yang berkenaan hak sini ni, hak Aisyah sebut sini, ialah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, bukan Saudah, bukan Ummu Habibah, tapi Ummu Salamah. Dalam Bukhari tak ada sebut. Ada kalanya kita nak tahu siapa-siapa ni, kita tak boleh tengok satu kitab. Macam sini, kita tengok dalam Bukhari tak tahu, tengok dalam Sunan Sa'id bin Mansur, tahu orang ni ialah Ummu Salamah. Kalau tak tahu tu kan, secara umum lah kata, boleh jadi orang ni, boleh jadi orang ni, atas dasar mereka pernah beristihadah, atas dasar tu lah. Tetapi hak tepatnya ialah Ummu Salamah. Kenapa di dalam riwayat Bukhari ni tak ada sebut? Kita nak tahu cara kitab-kitab hadis ni. Dia biasanya dalam kitab-kitab hadis, terutamanya kitab-kitab hadis yang utama ni, kitab hadis yang besar-besar ni,
kalau tentang keburukan atau keaiban seseorang, dia tidak akan sebut nama biasa, ataupun menampakkan perangai dia tu teruk lah. Sebab apa? Boleh jadi dia baik selepas pada tu. Kalau bubuh nama, dia sebut nama dia, orang akan sebut sombong. Hak ni walaupun tidaklah perangai teruk, tak ada apa di sini, tapi semacam kekurangan juga tu. Semacam kekurangan juga. Sekurang-kurangnya menunjukkan dia ada penyakit. Penyakit tu pun satu kurang juga. Tak molek disebut. Perawi-perawi kitab-kitab yang lebih tinggi, dia akan jaga benda-benda lagi tu. Dan tidak perlu sebut. Kalau tak sebut pun tak apa. Apakah orang yang berkenaan tu diragui? Tetap ada. Cuma nama saja tidak sebut. Hukum kita sudah dapat dah. Walaupun tak dapat nama tu, hukum pun sudah dapat dah. Pengajaran sudah dapat dah. Yang naknya pengajaran dan hukum tu, bukan nama orang. Bukan nama orang tu. Tetapi dalam riwayat-riwayat bawah-bawah ni, ada kalanya dia sebut. Itu orang panggil dalam kitab usul hadis, dia ada bab mubhamat. Mubhamat ni orang-orang yang berkenaan dalam hadis, sama ada perawi ke ataupun dalam matan tu, orang-orang yang berkenaan tu tidak sebut dengan terang nama dia. Mubham, samar. Ulama-ulama buat kitab suku pula tentang perawi-perawi ataupun orang-orang yang samar di dalam hadis. Dia ada kitab suku pula, namanya bahagian mubhamat. Kalau dalam kitab usul hadis, dia ada satu bab. Tetapi hak panjang lagi, dia buat kitab suku pula. Kita nak tahu hak mubhamat ni, kena tengok banyak tempat lah. Macam di sini, dalam Bukhari ni, si fulanah tu mubhamah, tak terang, samar. Kena tengok lain. Lain kita dapat pastikan dia ni ialah Ummu Salamah. Itu cara ulama. Dia kerja banyak lah berkenaan dengan hadis ni. Nak jaga hadis Nabi SAW ni, macam-macam usaha telah dibuat. Sehingga bahagian ni saja ada kitab suku. Bukan sikit, banyak pula. Kitab-kitab tu banyak pula. Ditulis oleh ulama-ulama di sepanjang masa, supaya kita tahu ni siapa dia. Tapi tahu pun kena ingat, jangan kita nampak tak molek. Jangan kita buat kesimpulan tidak baik terhadap mana-mana sahabat. Jangan. Takut-takut jadi melarat. Kena beringat waktu tu. Usul tu kena jaga. Kena adab tu kena jaga. Kena jaga. Sebab apa? Kalau kata dia ni macam ada juga dalam kitab-kitab tersebut, Nabi SAW heran tengok kepada pak saudara dia Abbas. Bila harta mari, muida kau orang tu orang ni, pak cik dia pun pergi juga. Nabi SAW kata, ambil lah, sebanyak mana boleh ambil. Dia pun ambil. Kamu bawa kereta. Pak tu ambil, kata dia. Dia kata kepada anak saudara dia ni lah, muka anak saudara kan, Nabi pun anak saudara. Kamu bawa kan? Tak boleh. Sekat pak cik sajalah, bawa sekat mana boleh. Dia rangkul banyak lah, bawa sampai berat, nane kita kata. Nabi SAW tengok, siapa hilang dia, pak cik dia. Itu dalam Bukhari pun ada. Lepas tu dia ni tak molek lagu tu sama kau. Dah. Sebab tu kita kena beringat. Dia ni kita kata keduniaan lah, kita kata keduniaan gitu sepanjang hayat dia kau. Dah. Cuma pada ketika tu, ada ketika sahabat-sahabat ada ketikanya dia kasar. Lepas kasar sama kau. Dah. Tidak semesti tak ada sebut hak lagu tu. Ada kebaikannya sebut. Nak ceritanya orang-orang yang lebih-lebih ni tidak semestinya dia juru jak dulu lagi. Jangan kita tengok orang kalau tak juru kita tak ada harapan dah. Jangan. Orang ni boleh bertaubat, boleh berubah perangai dia, boleh berubah. Ulama-ulama kata takbir dia tu Nabi tengok tu, Nabi heran tu. Isyarat kepada anak cucu dia ni akan memerintah urusan dunia. Memanglah kerajaan Abbasiyah tu kan, anak cucu dia, itu berkait dengan dunia ni. Dia ada keinginan, kemahuan yang kuat begitu, kemahuan kepada dunia. Kemudian bila dalam bentuk Islam, anak cucu ni dalam bentuk lain lah, dalam bentuk merintah kuasa. Kuasa tu pun dunia lah, dunia. Itu kata ulama. Apa maksud?